Buletin Didik 8 Mac bersama saya Noelifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bermula hari ini, fasa kedua sesi persekolahan melibatkan murid tahun 3, 4, 5 dan 6 diteruskan bagi menjalani sesi pembelajaran secara bersemuka. Bukan itu saja, kehadiran murid di sekolah yang hanya mempunyai satu sesi persekolahan juga mencatatkan pertambahan murid lebih 50%. Ikuti laporannya bersama wartawan Nurul Amalina Zainuddin. Dianggarkan hampir 600 pelajar tahun 3, 4, 5 dan 6 mula memasuki kelas masing-masing di SK Bandar Utama Damansara 4 hari ini. Angka itu menjadikan jumlah keseluruhan murid yang mula memasuki sekolah tersebut adalah seramai 800 orang. Dengan pembelajaran di kelas secara bersemuka untuk semua tahap sudah bermula hari ini, kawalan SOP di sekolah dipertingkatkan secara berganda. Tinjauan kami seawal jam 6.30 pagi di laluan khas, kemasukan pelajar dibantu oleh 20 orang guru dan 7 ahli PIBG. Aliran trafik juga dikawal oleh anggota polis bagi memastikan kesesakan tidak berlaku. Pemantauan mendapati majoriti ibu bapa mematuhi garis panduan yang dikeluarkan pihak sekolah. Kebanyakan mereka sekadar menurunkan anak di laluan khas dan segera beredar seperti yang disarankan. Bagi memastikan hanya murid yang sihat memasuki premis sekolah, semua suhu badan murid dicatat dan diberikan cecair pembasmi kuman. Hari ini alhamdulillah okey. Tak ada nangis, tak ada apa-apa. Okey, dah jumpa kawan semua? Jumpa kawan-kawan dia gembira lagi. Pagi kejut, dia senang bangun. Tidak seperti minggu lalu, sesi persekolahan fasa 2 ini dilihat lebih lancar. Mungkin kerana masing-masing tidak sabar untuk bertemu rakan-rakan. Murid-murid kelihatan teruja, yakin dan bersemangat untuk masuk ke kelas. Nampak dia orang pun macam tenanglah pergi sekolah pun selesa kan tengok keadaan macam ni. Dari segi anak sini macam mana hari ni? Diorang bangun semua okey? Okey, semangat. Selalu macam liat sikit lah. Hari ni memang semangat lah nak masuk sekolah kan. Pagi tadi diorang bangun pukul berapa tu? Awal, memang awal, bangun awal. Awal macam dulu lah, seperti biasa rutin je. Memang excited lah nak jumpa kawan semua? Ya. Tak ada drama ini? Tak ada drama. Bermulanya sesi persekolahan hari ini bagi murid-murid tahun 3 dan juga pelajar-pelajar tahap 2, maka sesi persekolahan bagi sekolah-sekolah rendah di seluruh negara telah pun dibuka sepenuhnya kecuali di beberapa sekolah melibatkan beberapa zon di Sarawak. Hal ini sedikit sebanyak memberi kelegaan kepada ibu bapa setelah lebih 5 bulan anak mereka tidak menjejakkan kaki ke sekolah, dan diharapkan dengan pembelajaran secara bersemuka ini dapat memberi lebih fokus dan semangat kepada para pelajar. Nurul Amalina Zainuddin, Buletin Didik. Ibu bapa diminta memberi kerjasama mematuhi jadual penyuraian ditetapkan pihak sekolah bagi melancarkan proses mengambil anak dari sekolah. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata, kaedah penyuraian sewajarnya disusun dengan mengambil kira pelbagai aspek bagi mencegah penularan COVID-19. Katanya menjadi tanggungjawab dan peranan ibu bapa untuk menjaga penjarakan fizikal di kawasan luar sekolah dan prosedur operasi standard SOP. Ya, kami di KPM, pihak sekolah telah mencuba yang terbaik. Kita dah susun, kita cari kaedah pelbagai model penyuraian, mengambil kira keadaan sekolah, tepi jalan ke, tak ada kawasan dan sebagainya, kita dah ambil kira. Cuma kita mohon jasa baik ibu bapa supaya patuhlah segala apa yang ditetapkan kerana proses penyuraian itu tak panjang. Biasanya akan mengambil masa 10 hingga 20 minit sahaja. Jadi kalau semua pihak mematuhi kaedah yang telah ditetapkan, insya-Allah kita. Terdahulu, beliau meluangkan masa kira-kira 1 jam meninjau hari pertama sesi persekolahan secara bersemuka bagi murid sekolah rendah tahun 3 hingga 6 di Sekolah Kebangsaan King George ke-5, Seremban Negeri Sembilan. Beliau tiba pada jam 7.30 pagi diiringi Ketua Setiausaha KPM Datuk Yusran Shah Muhammad Yusuf dan Ketua Pengarah Pelajaran Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim. Datuk Dr. Razi berkata, dianggarkan 3 juta murid tahun 1 hingga 6 memulakan sesi persekolahan bersemuka di seluruh negara. Beliau berpuas hati dengan tahap pematuhan dan berharap perkara sama dapat dilihat ketika waktu pulang.
Sementara itu, KPM sentiasa bekerjasama rapat dengan Pusat Kesihatan Daerah dalam memantau situasi semasa COVID-19. Menurutnya, berdasarkan rekod, jangkitan bukan berpunca di sekolah tetapi berlaku di rumah. Dalam pada itu, Kementerian Pelajaran Malaysia KPM berpuas hati dengan tahap pematuhan prosedur operasi standard SOP sejak sesi persekolahan secara bersemuka bermula 1 Mac lalu. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Sektor Operasi Sekolah, Datuk Azman Talib berkata, pelajar tidak berdepan masalah untuk mematuhi SOP yang ditetapkan. Gambarkan keseluruhan negara, ini sesuatu yang sangat baik sebab arahan kita kepada GPN, PPD dan juga pentadbir sekolah adalah sifatnya sama. Jadi kalau di sekolah ini dapat dilaksanakan dengan sebaiknya, pasti juga saya mengharapkan di sekolah-sekolah lain juga begitu sifatnya dan pematuhan itu dilaksanakan dengan sepenuhnya. InsyaAllah saya yakin murid-murid yang datang ke sekolah dalam keadaan yang selamat, kesihatan mereka terjaga. Dan yang paling penting, kita nak membeli keyakinan ibu bapa untuk menghantar anak ke sekolah dan kita harap akan melepasi angka 96-97% datang ke sekolah jika mereka sihat. Beliau ditemui selepas melawat Sekolah Kebangsaan Taman Kota Jaya di Kota Tinggi Johor siang tadi. Katanya, KPM juga akan mencari mekanisme terbaik bagi menangani isu kesesakan di luar pekarangan sekolah ketika ibu bapa menghantar dan mengambil anak mereka. Ia termasuklah meminta bantuan polis bantuan rela dan juga penglibatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Sementara itu, pelajar yang ditemui teruja kembali ke sekolah selepas lebih setahun tertangguh. Gembira nak datang sekolah. Nak jumpa kawan tu? Untuk belajar. Ada dapat jumpa kawan hari ni cikgu macam mana? Happy nak jumpa kawan, nak belajar kat sekolah. Adik tahun berapa adik? 4. Dengan apa adik belajar dekat rumah dengan sekolah macam mana tu? Dekat rumah, kat sekolah lagi membantu. Dekat rumah guna gadget macam tak elok. Perasaan gembira pergi sekolah. Dapat jumpa kawan macam tu ke? Dapat jumpa kawan, dapat belajar. Seronok pergi sekolah ke seronok belajar kat rumah? Seronok pergi sekolah. Pergi sekolah. Kenapa seronok pergi sekolah? Ada kawan. Ada kawan. Selain daripada kawan, ada jumpa siapa lagi? Cikgu. Dapat jumpa cikgu, dapat jumpa apa lagi? Ramai kawan-kawan kan? Dapat belajar dengan lebih? Bijak. Lebih? Pandai. Lebih pandai. Di Perak, 852 sekolah rendah kembali beroperasi sepenuhnya hari ini. Pengarah Pendidikan Negeri itu, Dr. Muhammad Suhaimi Muhammad Ali berkata, perkara itu melibatkan 218,600 murid dan 14,966 guru. Tinjauan di beberapa sekolah sekitar Ipoh, Perak pagi tadi mendapati keadaan terkawal. Murid-murid kelihatan teruja untuk bertemu rakan-rakan dan memulakan sesi persekolahan di SJKC Samtet bagi memastikan kelancaran proses kemasukan pelajar. Guru-guru turut berada di luar pagar sekolah mengurus dan menanti kehadiran murid. Murid juga diperiksa suhu sebelum dibenarkan masuk ke kawasan sekolah. Manakala di SK Raja Perempuan, keadaan trafik di hadapan sekolah agak sesak. Bagaimanapun, pihak sekolah dapat mengatasi keadaan itu dengan memastikan kenderaan hanya dibenarkan menurunkan pelajar dan segera bergerak keluar dari kawasan sekolah. Proses membaik pulih dan menggantikan bumbung bangunan Sekolah Kebangsaan Tengku Bujiah Arau Perlis yang terjejas dilanda ribut Jumaat lalu siap sepenuhnya dibaiki. Kini hanya perlu menunggu penilaian pihak berwajib dan dijangka boleh digunakan semula 2 hari lagi. Esko Pendidikan Negeri Roziana Ahmad berkata, 5 kelas yang terjejas dalam insiden itu masih ditutup sehingga dipastikan selamat untuk digunakan. Kerosakan hanya melibatkan bumbung tanpa menjejaskan bahagian struktur dan telah siap digantikan baharu. 136 murid daripada 5 kelas yang terjejas dipindahkan ke kelas tahun 6, manakala murid tahun 6 diletakkan di bilik khas
yang telah disediakan. Bumbung telah siap dibaiki, tapi kita bagi tempoh untuk 2 hari lah supaya kita tengok keadaan struktur tu selamat. InsyaAllah pihak sekolah ambil tindakan yang sewajarnya lah untuk membenarkan kelas tu untuk digunakan. Roziana berkata demikian ketika meninjau sesi persekolahan secara bersemuka yang dibuka sepenuhnya di SK Tengku Budrah pagi tadi. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Bahagian Pengurusan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dan Pengarah Pendidikan Negeri Naharuddin Osman. Tinjauan kami mendapati ibu bapa dan penjaga menghantar anak-anak ke sekolah seawal jam 6.45 pagi. Bagi mengelakkan kesesakan, pihak sekolah hanya membenarkan mereka menurunkan murid sahaja dan tidak dibenarkan turun daripada kenderaan. Sesi persekolahan juga mematuhi SOP seperti yang ditetapkan. Okey, semua okey. Makit semua okey. Gerak senang makit semua. Sebab nak tengok nak tahu dah kelas sebab nak tahu kelas macam mana. Tapi lepas tu senang masuk kelas semua. Cikgu maklumkan dalam grup sekolah. WhatsApp grup sekolah kan. Kelas. Tukar kelas. Dah 2-3 hari masa hari cuti Sabtu Ahad tu, cikgu bagi tahu dalam grup kelas. Ada pesan kat dia tak? Jaga jarak ke apa? Semua pesan kat dia. Dia pun ada bawa hand sanitizer semua. Semua dah sediakan untuk dia lah. Bagi mas lebih. Menurut Jabatan Pendidikan Negeri JPN, sejumlah 24,063 murid sekolah rendah di seluruh Perlis memulakan sesi persekolahan secara bersemuka hari ini. Di Sabah, 193,653 murid tahun 3 hingga 6 memulakan sesi persekolahan hari ini. Menurut Pengarah Jabatan Pendidikan Sabah, Datuk Dr. Misrin Radin, jumlah itu melibatkan murid bagi sekolah rendah kerajaan dan swasta. Daripada jumlah itu, 191,972 orang murid adalah sekolah rendah kerajaan, manakala 1,681 murid ialah dari sekolah rendah swasta yang berdaftar dengan Kementerian Pendidikan KPM. Sementara itu, tinjauan di Sekolah Kebangsaan ASK Darau mendapati ibu bapa hanya dibenarkan menghantar anak masing-masing secara pandu lalu. Semua murid disambut oleh guru bertugas yang menunggu di pintu pagar utama sekolah sebelum dibawa ke ruangan pemeriksaan suhu badan. Murid juga diwajibkan memakai pelitup muka serta cecair pembasmi kuman dalam usaha mengelakkan penularan wabak COVID-19 di kawasan sekolah. Hasil lawatan saya sepatah lalu, saya berpuas hati dan saya tahu Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan guru-guru telah mengambil tindakan yang sewajarnya dalam memastikan pelajar-pelajar mematuhi SOP. Bagi menghargai jasa dan pengorbanan Pasukan Keselamatan Negara, Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM akan mencadangkan kepada kerajaan untuk memberikan perkhidmatan internet atau rangkaian jalur lebar secara percuma khusus kepada anak-anak anggota keselamatan negara. Ia bagi meringankan beban mereka yang kurang berkemampuan, apatah lagi landscape dunia juga sudah berubah kepada digital. Timbalan Menterinya Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata beliau telah mengadakan perbincangan dengan beberapa syarikat telco berhubung perancangan itu. Cadangan pemberian akses internet secara percuma akan meliputi bangunan pentadbiran dan pusat-pusat latihan. Selain di kuartus perumahan, membabitkan kawasan kem-kem Angkatan Tentera Malaysia ATM dan polis seluruh negara. Beliau berkata demikian ketika ditemui dalam majlis penyampaian pakaian sekolah kepada anak-anak anggota ATM, PTRM dan Correctional di Kem Bukit Kaudet, Padang Besar. Sumbangan diberikan kepada 400 pelajar yang juga anak-anak anggota keselamatan berkenaan. Datuk Zahidi juga bercadang untuk menggunakan teknologi satelit bagi menyelesaikan masalah capaian internet di kawasan terpencil termasuk pedalaman Semenanjung, Sabah dan Sarawak. 90% daripada 125 parlimen di kawasan luar bandar seluruh negara menghadapi masalah capaian internet yang lemah.
Hidupan marin berwarna biru yang terdampar di pantai sekitar Terengganu sejak beberapa hari lalu disahkan obor-obor yang dinamakan Velela-Velela atau by the Wind Sailors. Dan Pengarah Perikanan Negeri Zawawi Ali berkata, spesies yang lazimnya terapung di tengah lautan itu dipercayai dibawa angin dan ombak kuat hingga terdampar di kawasan pantai Pandak di Cendering, Pantai Teluk Ketapang dan Pantai Ru Muda. Bisa Velela-Velela tidak berbahaya kepada orang dewasa namun amat berbahaya kepada kanak-kanak dan boleh menyebabkan rasa gatal, sesak nafas dan sakit bahagian dada. Vela ni spesies obor-obor yang berada di laut. Tapi oleh kerana angin sekarang kuat ke pantai, dia tolak binatang ni ke pantai. Jadi naik ke pantai lah. Tapi tidak bahaya pada budak-budak. Tapi walau macam mana pun kita bagi tahu kepada jabat daerah supaya naik papan tanda, jangan warna dia biru. Kalau benda warna biru ni jangan pegang anak budak. Orang ramai dinasihatkan berwaspada dengan tidak memegang, menyentuh atau menyimpan Velela-Velela sama ada yang hidup atau mati. Spesies ini berbeza dengan obor-obor Portuguese Man of War yang pernah ditemui di pantai Terengganu pada awal tahun lepas kerana mempunyai gelembung untuk terapung, manakala Velela-Velela mempunyai layar. Portuguese Man of War turut memiliki ekor yang sangat beracun, namun Velela-Velela tidak mempunyai ekor. Sebelum ini, tular dalam laman sosial, seorang kanak-kanak berusia 6 tahun mengalami sesak nafas dan sakit pada bahagian dada selepas tersentuh obor-obor itu ketika sedang bermain mencari remis di Pantai Mangkuk di Setiu. Di Amerika Syarikat, guru dan tenaga pengajar kini boleh menarik nafas lega selepas kelompok itu kini dikategorikan dalam essential service sekaligus melayakkan mereka mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Selain itu, pekerja di Pusat Jagaan Kanak-kanak serta sektor makanan dan pertanian turut menerima manfaat sama. Bilangan penerima dianggarkan kira-kira 1.2 juta individu dan tidak termasuk dengan 2.2 juta lagi yang berkelayakan. Ekoran itu, pihak berkuasa menyuarakan kebimbangan sekiranya bekalan vaksin berkenaan menyusut atas permintaan tinggi. Mengikut data, sebanyak 2.1 juta dos vaksin telah disuntik kepada penerima melalui dos pertama dan kedua, sekaligus membawa harapan kepada pembukaan institusi pendidikan dalam tempoh terdekat. I think that that's exactly the right thing to do because there's so many people for whom this is a lost year in education, and so my classes being moved to Zoom, I mean that's been that's been very difficult to try to get students to understand mathematics. I think we need to get every teacher vaccinated right away and then get those schools open, even if that means summer school. But I feel like once all the teachers are vaccinated, the school should open up right away. I have a 9-year-old son, and he's been out of school for a year, and it's very, very difficult on him. It's really, really hard on him. Difahamkan ada sesetengah sekolah mewajibkan suntikan itu kepada tenaga pengajar. Malah ada di antaranya menyediakan pengangkutan percuma bagi mendapatkan bekalan berkenaan. Selain guru-guru, kesemua staf sokongan turut diwajibkan mengambil suntikan termasuk pemandu bas sekolah. Memupuk dan menerapkan budaya bersukan sejak daripada usia kecil amat digalakkan. Anak-anak yang didedahkan lebih awal dengan aktiviti bersukan bukan sahaja mendedahkan mereka dengan semangat kesukanan, malah membentuk mereka menjadi cekal dan berdisiplin. Bagi Hans Yao, 11 tahun, memilih sukan badminton bukan sahaja sebagai hobi tetapi dapat membantunya fokus ketika belajar di dalam kelas. Ibu dan bapa Hans, Yao Yi Chong dan Penny Wai Ku mula menghantar anak mereka mengikuti kelas badminton sejak usia 6 tahun lagi bersama Akademi Duo Spark. Sejak itu, pelajar sekolah jenis kebangsaan Cina Puai Chai, bandar utama ini bukan sahaja menjadikan badminton sebagai aktiviti hujung minggu, malah dia bertekad untuk mewakili negara satu hari nanti seperti idolanya, Datuk Lee Chong Wei. Kecil-kecil, cili padi. Namun Hans sudah menunjukkan prestasi memberangsangkan sebagai juara sekolah selama 3 tahun berturut-turut sejak 2017. Bukan itu saja, menurut anak bongsu daripada 2 adik-beradik
aktiviti ini melibatkan diri dengan aktiviti bersukan membantunya untuk kekal fokus di dalam kelas. Dia tidak mudah merasa letih, malah sentiasa cergas dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas sekolah. Because in school, I just need to remember, because I can remember all what teachers teach. So that's why when I go home, I can remember that I don't need to take time. I can seldom study. Tidak hanya aktif bersukan, Hans juga cemerlang dalam pelajaran dan menggemari subjek matematik dan sains. Bercita-cita mahu menjadi seorang doktor, dia juga mempunyai kebolehan melukis kartun dan gemar berkongsi karya lukisannya di media sosial. Pelakon kanak-kanak berbakat besar Alan Kim, 8 tahun, dinobat pelakon muda terbaik Critics' Choice Awards menerusi filem Minari. Ketika menyampaikan ucapannya, Kim turut kelihatan terharu dan menangis teresak-esak. I'd like to thank the critics who voted and my family, Isaac, Christina, Doug. Oh my goodness, I'm crying. Kelly and Mike, Susan and Harry, Noel, Will Patton, Mike, A24, Plan B, and the other crew members. I hope I will be in other movies soon. Karya berbahasa Korea dan Inggeris itu mengisahkan sebuah keluarga imigran Korea Selatan yang cuba membina kehidupan baharu di pedalaman Amerika Syarikat pada tahun 80-an. Baru-baru ini, Minari turut dinobatkan sebagai filem asing terbaik di anugerah Golden Globe ke-78. Baik, mengakhiri buletin didik malam ini, kelas khas di Vietnam yang mengajar pelbagai gaya mengambil gambar untuk media sosial. Saya Noelifah Gani, salam hormat dan Assalamualaikum.